Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung lagi perbincangan kita dalam bab 1. Untuk kali ini kita pergi ke topik 1.2 iaitu mikroorganisma berfaedah. Aplikasi mikroorganisma berfaedah dalam kehidupan harian. Rajah 1.33 menunjukkan beberapa aplikasi mikroorganisma berfaedah dalam kehidupan harian kita. Baik, dalam bidang industri, terdapat beberapa jenis mikroorganisma yang digunakan. Antaranya ialah Lactobacillus burgharicus yang digunakan dalam industri membuat minuman. Sementara dalam industri kulit pula, Bifidobacteria species dan Lactobacillus subtilis. Sementara dalam bidang industri makanan, yeast banyak digunakan, terutama sekali dalam industri membuat roti. Di dalam bidang pertanian pula, mikroorganisma yang terlibat ialah Bifidobacteria species dan bakteria penetritan iaitu Nitrobacter species dan juga Nitrosomonas species. Sementara di dalam bidang perubatan, ada banyak mikroorganisma yang digunakan. Kita tengok yang pertama ialah hormon insulin yang digunakan untuk DNA rekombinan ialah E. coli. Untuk antibiotik seperti penicillin, mikroorganisma yang digunakan ialah Penicillium thrisogenum. Dan untuk vaksin ialah rotavirus, Salmonella species dan poliovirus. Ini antara aplikasi mikroorganisma dalam bidang perubatan, pertanian dan industri. Seterusnya kita lihat pula potensi kegunaan mikroorganisma dalam bioteknologi dan kelestarian alam sekitar. Perkembangan dan kemajuan dalam bioteknologi, terutamanya bioteknologi hijau, telah menjanakan dan menjayakan idea potensi penggunaan mikroorganisma untuk merawat sisa kumbahan dan menghasilkan ekoenzim melalui penapaian sisa pertanian. Yang pertama kita tengok larutan pembersihan ekoenzim. Ekoenzim merupakan hasil semula jadi daripada sisa pertanian seperti sisa buah-buahan atau sayur-sayuran yang diolah melalui proses penapaian. Gambar foto 1.7 menunjukkan contoh larutan pembersihan ekoenzim dan bahan pencuci kimia. Baik, yang di sebelah kiri, yang ini ialah larutan pembersihan ekoenzim. Manakala yang di sebelah kanan ini ialah contoh larutan pencuci kimia. Perbezaan antara larutan pembersih ekoenzim dan bahan pencuci kimia adalah, kita tengok dalam jadual 1.1 ni perbezaan. Pertama kita tengok proses penghasilan bahan pencuci, kedua-dua bahan pencuci ini. Baik, larutan pembersih ekoenzim dihasilkan melalui proses penapaian sisa pertanian. Sementara bahan pencuci kimia menggunakan bahan-bahan kimia. Yang kedua kita tengok tindakan terhadap lemak dan grease.
bagi larutan pembersih ekoenzim. Enzim dalam ekoenzim menguraikan lemak dan grease kepada molekul yang lebih kecil. Sementara bahan pencuci kimia, surfactant dalam bahan pencuci kimia mengemulsikan lemak dan grease kepada buih. Kemudian daripada aspek mudah digunakan. Untuk larutan pembersihan ekoenzim tidak perlu disental kerana lemak dan grease mudah ditanggalkan. Sementara bahan pencuci kimia perlu disental dengan kuat. Ada kelebihan pembersihan ekoenzim ni, tak payah nak sental. Kemudian aspek saliran tersumbat. Pembersihan ekoenzim ni, molekul kecil yang dihasilkan oleh enzim tidak menyumbatkan saliran. Sementara bahan pencuci kimia, buih yang dihasilkan oleh surfactant menyumbatkan saliran. Kemudian dari aspek kos, larutan pembersihan ekoenzim ni kosnya rendah. Kenapa rendah? Sebab dia diperbuat daripada sisa pertanian. Hanya sisa-sisa saja. Sementara bahan pencuci kimia, kosnya tinggi. Kenapa kos tinggi? Sebab kena beli bahan-bahan kimia. Dan melalui proses yang agak kompleks. Kemudian kita lihat dari segi aspek penghasilan sisa. Untuk larutan pembersihan ekoenzim, sisa yang dihasilkan adalah kurang. Sementara bahan pencuci kimia ni sisanya banyak. Dan dari aspek alam sekitar, untuk pembersihan ekoenzim ni dia mesra alam. Sebab dia menggunakan bahan-bahan sisa pertanian. Sementara bahan pencuci kimia ni dia menyebabkan pencemaran alam sekitar. Bahan-bahan kimia tadi dia akan mencemarkan alam sekitar. Yang terakhirnya kita lihat pula serum bakteria Lactobacillus species. Serum bakteria Lactobacillus species digunakan untuk merawat air sisa dan enap cemar dalam sistem saliran. Mengapakah kita perlu menggunakan serum bakteria Lactobacillus species dan bukannya bahan kimia untuk menyingkirkan bahan pencemar di dalam sistem saliran? Baik, kita tengok kegunaan kenapa kita nak pakai serum ni. Baik, kegunaan lain serum bakteria Lactobacillus species adalah seperti dirajah 1.34. Yang sebelah ni, yang bulat-bulat ni, kita tengok apa dia, kegunaan dia. Pertama, menyingkirkan bau busuk. Dengan menggunakan serum ni, kita dapat menyingkirkan bau busuk. Kedua, membantu pencernaan haiwan ternakan. Membuat kompos yang ketiganya. Kompos ni baja. Baja. Daripada perebutan bahan-bahan organik seperti sisa-sisa makanan, rumput-rumput kering, daun-daun kering. Itu dia bila mereput, dia jadi baja organik. Merawat sisa kumbahan, yang keempatnya. Yang kelima, menghasilkan enzim. Dan yang terakhir, memajukan industri perikanan. Dalam industri perikanan, dia pakai ni. Dia kena masukkan dalam kolam ikan tu. Ya.
Bukan masuk banyak lah, sikit. Sikit. Itu kegunaan serum bakteria Lactobacillus species.